Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuliah maghrib kita bulan Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi dan barisan kepimpinan surau ini, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memakbulkan doa kita dalam bulan Rajab dan Syaban yang lalu. Kita merayu meminta kepada Allah agar kita diberi kesempatan menghirup udara dan dapat beramal ibadat dalam bulan Ramadan. Syukur Allah telah memakbulkan permintaan kita bersama. Diam tak diam malam ni dah kita berada di malam yang ke-13 Ramadan 1443 Hijrah. Dah menghampiri pertengahan Ramadan, nak menunjukkan pantasnya masa berlalu, sama ada kita benar-benar memanfaatkan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini ataupun tidak, bergantung kepada bagaimana kita membuat persiapan dan persediaan. Dan dari persiapan persediaan kita itu akan menentukan pulangannya nanti ketika kita mendapat bahagian masing-masing. Sebagaimana kata-kata di kalangan para ulama, al-imdad 'alal isti'dad. Sesuatu pulangan, laba bergantung kepada persiapan, persediaan dan apa yang kita buat ketika berada bulan Ramadan Al-Mubarak. Syukurilah keberadaan kita bulan Ramadan bukan kebetulan. Ia adalah merupakan kurniaan, anugerah besar, hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mengingatkan diri sendiri, barangkali peluang berada bulan Ramadan kerana Allah nak memberi peluang kepada kita. Masih banyak lagi dosa kita yang belum terampun, yang dengan adanya kita dapat beramal ibadat bulan Ramadan ini, peluang mendapat penghapusan dosa-dosa yang ada. Barangkali itulah sebabnya Allah memberi peluang untuk kita berada bulan Ramadan sekali lagi dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga inilah cara untuk Allah mengangkat kedudukan kita, darjat kita di dalam kehidupan kita ini, kerana darjat seseorang berbeza-beza antara satu sama lain. Mungkin dengan adanya amal ibadat, peningkatan amal ibadat bulan Ramadan ini, maka semakin meningkat, semakin meninggi kedudukan maqam seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ya tuan-tuan, syukurilah ketika kita menjalani amal ibadat dalam bulan Ramadan ini, Allah masih memberi ruang yang dalam keadaan selesa untuk kita menambahkan amal ibadat kita sepanjang berada bulan Ramadan. Berada bulan Ramadan bukan bermakna baru nak memulakan amalan. Keberadaan berada dalam bulan Ramadan, peluang untuk meningkatkan, melipat gandakan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah, peluang itu kepada kita semua. Sebab itulah tuan-tuan, kita mengharapkan mudah-mudahan Ramadan kita ini ada peningkatan. Istilah yang biasa orang katakan upgrade lah. Ada peningkatan amal ibadat kita. Kalaulah rumah kita lah sebagai contoh, orang yang ada rezeki lebih, rumah yang mungkin 3 bilik, 4 bilik, ada rezeki lebih, tambah lagi 1, 2 bilik, upgradekan rumah.
Mungkin dalam bulan Ramadan ni ada orang yang rezeki lebih, mungkin tukar sofa di rumah dia kerana nak upgrade kan, nak sambut raya lah sebagai contoh. Mungkin orang yang peminat sport rim, mungkin nak sebelum raya tukar untuk sport rim, upgradekan kereta dia. Tak salah tuan-tuan, selagi tidak pembaziran, ada rezeki, sila. Yang itu semua bersifat duniawi, bersifat yang kita boleh lihat, boleh rasa keseronokan itu ketika hidup di dunia. Namun dengan amal ibadat berada bulan Ramadan, kita nak upgradekan ini, nak dapatkan kegembiraan itu di mana nanti? Farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah kita semua. Justru dalam kesempatan yang terbatas ini tuan-tuan, saya nak berkongsi berdasarkan satu ayat Al-Quran surah Al-Imran. Ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirin was-sadikin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirin bil ashar. Sadaqallahul azim. 5 perkara itu Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-17 ini. Orang-orang yang sabar, itu yang pertamanya. Yang keduanya, orang-orang yang membenarkan imannya, ketakwaannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga marwahnya. Yang keempat, orang-orang yang mendermakan harta bendanya. Dan yang kelima, orang-orang yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 5 perkara ini saya nak pesan untuk diri sendiri juga, kena kita lakukan sungguh-sungguh sebagai produk yang kita hasilkan sepanjang Ramadan Al-Mubarak ini. Yang mudah-mudahan produk ini berterusan sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, yang pertama Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita ketika menjalani amal ibadat sepanjang Ramadan, kena tingkatkan kesabaran. Dalam mentaati perintah Allah memerlukan kesabaran yang tinggi. Tanpa sabar, barangkali kita, sebahagian segelintir kita, ada yang tak berpuasa, tak mentaati perintah Allah sepanjang Ramadan. Kenapa? Hilang sifat sabarnya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan, syukur, alhamdulillah, kita dah 13 hari. Saya rasa hari inilah yang agak lebih panas berbanding hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya ini kita rasakan, setakat yang saya rasalah, cuaca agak redup, hujan dan seumpamanya. Berbanding hari ini, tengah hari tadi agak panas sedikit. Ya tuan, nanti Allah nak gambarkan Allah memberikan rahmah untuk keselesaan kepada kita dalam menjalani amal ibadat. Kita mampu menjalankan amal ibadat dalam keadaan yang tenang, selesa, saudara yang orang kata mesra lah dengan keadaan diri kita yang beramal dalam bulan Ramadan ini. Ada mereka yang Allah uji apabila hilang sifat sabarnya, sebagaimana minggu pertama lagi dicerita dan dikisahkan berlaku yang berlaku di Sabak Bernam. Orang yang tak sabar, hilang kesabarannya, dia dahaga, mungkin kepanasan, dia bekerja, dia lapar, dia pun pergi singgah di sebuah surau, dia laungkan azan pada jam lebih kurang 3:30 petang, kemudian dia makan untuk pada waktu itu. Ya tuan, hati Allah, ini petanda hilang sabar, sanggup buat apa saja. Ya tuan, hati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar ketika menerima ujian demi ujian Allah, dan sabar ketika menerima pelbagai nikmat yang Allah berikan. Semuanya itu kena melalui tingkatkan kesabaran. Tuan-tuan, sebagai contoh, kalau tak sabar, barangkali antara benda kebimbangan bulan Ramadan kepada umat Islam adalah pembaziran makanan. Kalaulah kita dalam tempoh 13 hari, lebih kurang 12 hari dah berlalu, melakukan pembaziran, maknanya tuan-tuan, puasa kita, puasa amal ibadat kita, puasa kita bukan lagi sampai ke tahap puasa dan amal ibadat yang berkualiti. Orang yang kualiti amalannya meningkat, pastinya larangan demi larangan Allah dia akan tinggalkan, dia akan jauhkan.
Sekerana itulah Allah menjanjikan orang-orang yang sabar itu dengan ganjaran yang Allah sebutkan dan dalam ayat Al-Quran juga, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran pahala untuk orang-orang yang sabar, ganjaran untuk mereka pahalanya tiada batasan, infinity. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu kurniaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam khususnya, yang Allah tak beri kelebihan ini kepada mana-mana umat terdahulu. Syukurilah Allah menghargai kesabaran kita dalam mentaati perintah Allah, kesabaran kita dalam menjauhkan larangan demi larangan Allah, kesabaran kita dalam mengharungi ujian demi ujian, dan kesabaran kita dalam menerima kurniaan demi kurniaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imbuhan yang luar biasa. Pahala seseorang itu tiada batasannya, infinity. Tuan-tuan, kalau kita buat perbandingan untuk malam Lailatul Qadar sebagai contoh, ia disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana ada batasannya. Amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadnya. Tetapi sabar seseorang dalam mentaati perintah Allah, menjauhkan larangannya, bersabar dalam menerima ujiannya, termasuklah sabar dalam menerima pelbagai nikmat yang ada supaya tidak lupa daratan. Ia diberikan oleh Allah ganjaran yang sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah tuan-tuan lebih hebat dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah rahsiakan tarikhnya, masanya, detiknya. Tetapi amalan sepanjang hari, sepanjang Ramadan ini adalah sesuatu yang kembali semula kepada pengamalnya berdasarkan penghayatan seseorang. Oleh itu tuan-tuan, orang yang benar-benar menghayati Ramadan, pastinya dia akan membesarkan Ramadan. Membesarkan Ramadan menjadi petanda, petunjuk dan bukti mereka yang membesarkan Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Orang yang banyak menyebut nama Allah, mengingati Allah, orang-orang yang Allah muliakan, besarkan, hebatkan. Dan orang-orang yang membesarkan Allah dengan cara membesarkan Ramadan ini, Allah menjanjikan waridwanullahi akbar. Untuk mereka itu redha Allah yang merupakan satu kurniaan dari Allah, satu kurniaan yang besar untuk mereka. Oleh itu tuan-tuan, kita dalam bersusah payah, letih, penat, mengantuk, beramal ibadat bulan Ramadan, tujuannya apa? Nak cari redha Allah. Selain nak mencari redha Allah, tujuannya apa lagi? Nak dapatkan penghapusan dosa, keampunan dari Allah. Kita berpuasa, tujuannya apa? Nak supaya Allah beri keampunan kepada kita. Kita bertarawih, tujuannya apa? Supaya Allah beri keampunan kepada kita. Kita baca Quran, tujuannya apa? Supaya Allah beri keampunan kepada kita. Begitulah seterusnya. Amal ibadat yang kita kerjakan sepanjang berada bulan Ramadan ini bermatlamatkan nak mohon keampunan kepada Allah dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagi orang yang nak mencari redha Allah dalam beramal ibadatnya, dia akan dapat keampunan tersebut. Tetapi tuan-tuan, jika seseorang dalam beramal, contoh dia bertarawih, alhamdulillah malam ni tarawih 20 rakaat, dia pun viralkan melalui WhatsApp-nya. Tuan-tuan, adakah itu akan memperoleh ridwanullahi akbar? Kalau tujuan dan matlamatnya nak tunjuk kepada orang, biar orang tahu malam itu dia bertarawih 20 rakaat, maka dia tak akan dapat keampunan di sisi Allah melalui amal ibadatnya. Kerana ada unsur-unsur selain daripada nak mencari amalan itu untuk mencari redha Allah, dia ada unsur-unsur nak tunjuk, nak riak dan seumpamanya. Oleh itu tuan-tuan, untuk upgradekan puasa kita, buang jauh-jauh sifat-sifat tercela, riak ke,
ujub ke, sum'ah ke, takabur ke, apa-apa lagi lah sifat-sifat yang tercela itu. Jauhkan sungguh-sungguh dari kehidupan seharian kita, khususnya sepanjang keberadaan bulan Ramadan ini. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, justru yang pertama, tingkatkan kesabaran dalam sepanjang bulan Ramadan. Sebab itulah Ramadan dikaitkan syahrus sabr, was sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan bulan kesabaran. Sabar itu ganjarannya, pahalanya adalah syurga. Yang kedua tuan-tuan, as-sadiqin. Kita bulan Ramadan ini kena membenarkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, benda yang tak boleh dipersoalan, dipertikaikan. Wajib terus diyakini, diimani, tanpa dipertikai, dipersoalkan. Sebab itu tuan-tuan, kita bersusah payah, walaupun letih, walaupun penat sepanjang bulan Ramadan. Jika nak dibandingkan sebelum Ramadan, mungkin kenyang, mungkin dalam keadaan tidak ada kehausan, kita kenyang. Tapi kalau kita buat perbandingan, bulan mana yang kita lebih banyak baca Al-Quran? Pasti jawapannya Ramadan. Dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, mampu baca Quran. Dalam keadaan kenyang, dalam keadaan selesa, Quran nak dapat 1 juzuk sehari pun sukar. Dalam keadaan letih, dalam keadaan penat, lepas solat isyak, solat sunat. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat untuk tarawih. Tetapi dalam keadaan selesa, kenyang, dalam bulan-bulan selain Ramadan, nak dapatkan 8 rakaat sunat selepas isyak, sukar. Nak menunjukkan hebatnya apa yang ada dalam bulan Ramadan, dibenarkan keimanan itu, membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu, dibuktikan melalui amalan. Contoh lain tuan-tuan, di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antara contoh, futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin au kama qala. Ramadan, bulan Allah buka pintu-pintu syurga. Ramadan, bulan Allah tutup, kunci pintu-pintu neraka. Ramadan, Allah belenggu, ikat, penjarakan syaitan. Tuan-tuan, saya pernah tanya diri saya, pernahkah kita bulan Ramadan nampak pintu syurga dibuka? Pintu neraka ditutup? Syaitan dirantai? Pernah nampakkah? Tidak. Justru kita bersusah payah untuk beramal ibadat atas sebab apa? Yakin, membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kita yakin sabar itu ganjaran pahalanya adalah tiada batasan. Kerana yakinlah kita senang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah menjanjikan keampunan dosa. Setahun yang lalu dihapuskan, walaupun tak pernah nampak dosa kita dileburkan, tapi kita meningkatkan amal ibadat kerana yakin apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru mudah-mudahan keyakinan ini berkekalan sehinggalah kita menemui Allah untuk membenarkan apa yang dipesan oleh Allah dalam Al-Quran dan dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda. Contoh yang lain tuan-tuan, antara yang kita yakin dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Ramadan bulan untuk Allah gandakan pahala seseorang dalam beribadat. Perkara sunat yang dia buat, Allah gandakan wajib. Perkara wajib yang dia buat, Allah gandakan 70 kali gandaan wajib yang lain, berbanding bulan-bulan yang lain. Oleh itu tuan-tuan, renungan kita bersama, benda wajib dalam bulan Ramadan 3 aja: solat, puasa, zakat fitrah. Yang lain semua sunat. Tetapi di kalangan para ulama melihat peluang berada bulan Ramadan jangan disia-siakan. Lantas mereka berijtihad untuk merebut gandaan pahala wajib bertukar menjadi 70 gandaan pahala wajib yang lain dalam bulan-bulan yang lain.
cara bagaimana yang diijtihadkan oleh para ulama. Lantas para ulama berijtihad, sebelum buat sesuatu benda yang sunat, hendaklah ditukarkan status sunat bertukar menjadi status wajib melalui caranya dengan niat bernazar. Contoh tuan-tuan, kita nak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Raiba Fihi, sampailah akhir surah An-Nas. Tuan-tuan dan rahmati Allah, jika kita niat baca Quran, dapat pahala baca Quran sunat bertukar menjadi gandaan wajib satu. Tetapi sebelum baca Quran, kita berniat, ya Allah, aku bernazar nak baca Quran malam ini, ikut kadar apa yang aku upaya. Maka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Raiba Fihi, yang bermula dengan niat nazar, maka dapat gandaan 70 kali gandaan yang wajib pada bulan-bulan yang biasa. Contoh lain tuan-tuan, kita bersedekah, masuk duit dalam tabung masjid. Masuk duit dalam tabung masjid sunat. Bantu orang miskin, beri sedekah sunat. Namun sebelum menghulurkan ke dalam duit tabung itu, ke dalam tabung itu, kita berniat, ya Allah, aku bernazar bersedekah dalam tabung masjid ini, dalam tabung surau ini, untuk orang miskin ini. Maka dengan niat bernazar itu, sunat bertukar menjadi wajib. Dapat gandaan pahala 70 gandaan wajib. Begitulah juga kita masuk ke surau ini. Tuan-tuan, saya berpegang kepada pandangan pendapat yang menyatakan selain masjid, tempat untuk kita mendirikan solat berjamaah, walau namanya surau, walau namanya musalla, walau namanya madrasah, ia boleh diniatkan i'tikaf. Saya berpegang kepada mazhab itu. Kalau tuan-tuan nak pegang pada, tak Ustaz, saya nak pegang hanya masjid, saya nak i'tikaf, sila, tak ada masalah. Kita berbeza pendapat. Tapi saya nak rebutkan peluang i'tikaf berada di rumah Allah untuk yang mendirikan solat berjamaah ini. Peluang itu, rebutlah peluang keemasan tersebut, nak dapatkan niat i'tikaf. Kita masuk tadi, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dapat sunat. Tapi sebelum masuk tadi, ya Allah, aku bernazar selama berada dalam masjid ini, aku niat i'tikaf. Maka dapat tak yang wajib? Dapat. Peluang 70 gandaan pahala wajib, peluang yang cerah. Begitulah seterusnya contoh-contoh lain. Namun ingatan bersama, jangan dipandang remeh nazar. Dah niat nazar, kena buat. Tak tunaikan niat nazar, dendaan, kafarah. Kafarah 3 hari puasa berturut-turut. Jangan tak apa, balik nanti niat nak baca nazar, ya Allah, aku nak baca Quran, balik nanti. Dah sampai rumah tak baca, awas, kena denda kerana mempermain-mainkan nazar. Begitulah yang seterusnya yang lain-lain. Ada juga orang kata, tak apa Ustaz, puasa sekarang kan puasa Ramadan, gabung je. Tak boleh. Haram untuk gabungkan puasa Ramadan dengan bayaran kafarah nazar. Haram. Tak boleh. Kena diasingkan. Benda wajib puasa itu wajib diasingkan. Jadi bila lepas raya pertama Syawal, hari kedua, begitulah seterusnya, kena bayar kafarah. Puasa 3 hari berturut-turut. Seterusnya tuan-tuan, yang ketiga, wal qanitin, orang yang menjaga maruah dirinya. Menjaga maruah diri ni tuan-tuan, yakni mentaati perintah Allah, tanda orang menjaga maruah dirinya. Melanggar perintah Allah, tanda orang yang menjatuhkan maruah dirinya. Justru Ramadan nak meningkatkan maruah diri kita, sehinggalah seseorang itu mendapat kedudukan yang tinggi, yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah letakkan kedudukan yang tinggi. Apa dia makamnya? Makam Habibullah. Kalau Nabi Musa, makam Kalimullah, bersama-sama dengan Nabi Musa, umatnya, di langit yang ke-7, yang ke-6.
Nabi Ibrahim makamnya Khalilullah, bersama-sama dengan Nabi Ibrahim umatnya berada di makam Khalilullah, langit yang ketujuh. Dan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda berada di makam Habibullah. Lantas peluang itulah juga untuk kita capai kedudukan makam Habibullah. Wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Kamu berada di kedudukan yang tertinggi sekiranya benar-benar kamu termasuk orang-orang yang benar keimanannya. Oleh itu tuan-tuan, dalam nak mengingatkan diri kita sendiri ini, di dalam bulan Ramadan ini, pastikan sekurang-kurangnya, kata Imam Al-Ghazali, 5 dosa ini jangan dibuat. Yang Rasulullah sebut, sering saya sebutkan juga dalam siri-siri Ramadan tazkirah kita tahun-tahun sebelum ini. Khamsatun yuftirna as-sa'im al-ghibah wal-kazibah wan-namimah yaminul kazibah wan-nazrah bisyahwah. 5 yang membatalkan pahala puasa: umpatan, berbohong, adu domba batu api, bersumpah palsu, dan memandang sesuatu dengan pandangan nafsu. 5 benda ini wajib untuk kita ikhtiar jauhkan, di samping dosa-dosa yang lain. Tapi di antara yang majoriti seseorang itu lebur pahala puasanya kerana 5 ini. Kalau 5 ini dapat dijauhkan, yang lain insya-Allah dapat dijauhkan. Rasuahnya dia akan jauh dan seumpamanya. Kalaulah 5 ini dia buat tak kisah, maka dosa-dosa yang lain juga akan terjadi dan berlaku. Oleh itu tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali, puasa seseorang ada 3 tahap: awam, khawas, khawasul khawas. Sesiapa yang dapat menjaga dirinya tak melakukan 5 perkara ini, itulah petanda puasanya dah naik ke tahap khawas. Sama-sama kita renung, 12 hari dah berlalu. Ya, mengumpat tak? Tak. Syukur, alhamdulillah. Berbohong tak? Tidak. Alhamdulillah. Sumpah palsu, adu domba tak? Tidak. Alhamdulillah. Sumpah palsu ke tidak? Tidak. Alhamdulillah. Pandang dengan pandangan syahwat ke tidak? Tidak. Alhamdulillah. Maknanya puasa kita dah naik ke tahap khawas. Laluan azan dulu. Silakan Bilal. Lama tak dengar suara Bilal ni. Ramadan ni boleh dengar ya? أشهد
Rasulullah. Kita ambil masa sikit lagi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhkan diri kita dari melakukan perkara-perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah untuk menjaga maruah diri kita masing-masing. Jika kita dapat meninggalkan 5 dosa tadi, menurut pendapat dan pandangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itulah petanda seseorang itu telah pun diangkat kepada darjat puasa orang-orang khawas. Nak dapat lagi yang lebih tinggi daripada itu, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kedudukan khawasul khawas. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan antara tanda-tanda awal seseorang itu tak dapat kedudukan puasa khawasul khawas, jika kita di sebelah pagi lagi dah memikir-mikirkan nak berbuka puasa apakah sebelah maghribnya, itulah petanda orang yang tak akan dapat puasa khawasul khawas. Namun dapat puasa khawas pun tuan-tuan, satu kedudukan yang begitu istimewa untuk kita perolehi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang keempat tuan-tuan yang disebutkan wal mumfikin, memberi derma, bersedekah, infak, dan apa-apalah nama yang membawa maksud berkorban memberi sesuatu. Tuan-tuan, saya nak ingatkan kita bulan Ramadan ini, saya pun ingatkan diri sendiri juga, Ramadan bukan semata-mata bulan menerima. Ramadan bulan melatih berkorban memberi. Walaupun sedikit, kecil nilainya, kena usahakan Ramadan ini untuk memberi. Ya tuan-tuan, keupayaan seseorang tak sama, berbeza-beza. Cuma kita nak ingatkan diri kita, walaupun sikit, setiap hari kena beri. Mungkin keupayaan kita sehari RM1, sebagai contohlah. Sebulan RM30. Alhamdulillah tuan-tuan. Maknanya ada sesuatu yang kita nak beri. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fis sarra wad-dharra. Orang-orang yang memberikan bantuan, menderma, bersedekah dalam keadaan selesa atau dalam keadaan kesempitan. Dia memang sangat memerlukan, tapi masih lagi mampu dan bersedia berkorban. Ini sesuatu yang luar biasa di sisi Allah, insan yang macam ni. Justru itu tuan-tuan, jika kita mampu yang paling kecil, buatlah. Jangan ditinggalkan, walaupun sedikit. Jika mampu lebih besar jumlahnya,
atas keupayaan yang Allah kurniakan, alhamdulillah, sudah pastilah lebih besar pulangannya. Seperti awal-awal tadi kata-kata di kalangan para ulama, al-imdadu 'alal isti'dad. Sesuatu pulangan, laba, habuan itu akan dapat berdasarkan kepada apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita sediakan. Kata orang yang biasalah dalam bidang mengail ikan, memancing ikan ni, Ustaz, kalau nak dapatkan ikan yang kecil, mata kail kena kecil, umpannya kecil, baru dapat ikan yang kecil. Kalau mata kailnya besar, umpannya besar, barulah ikan yang didapat saiznya lebih besar. Maka itulah perumpamaan yang saya nak berikan. Sikit yang kita korbankan, insya-Allah akan adalah pulangan yang sedikit Allah akan berikan. Jika lagi besar pulangannya nak kita dapat, kita kena beri pun yang sesuatu yang besar. Mudah-mudahan walaupun sedikit kena lakukan. Lebih-lebih lagi 10 hari terakhir Ramadan, kalau siang kita dah pun mengeluarkan sesuatu jumlah yang sedikit, jangan lupa 10 malam terakhir untuk kita keluarkan untuk bahagian malam bagi memperoleh kelebihan Lailatul Qadr. Itu tuan. Dan yang kelimanya, wal mustaghfirina bil ashar. Ramadan bulan keampunan, syahrul maghfirah, bulan keampunan. Seperti awal-awal tadi saya sebutkan, barangkali Allah pilih kita berada bulan Ramadan kerana Allah nak beri peluang untuk penghapusan dosa. Kita solat, penghapusan dosa. Kita puasa, penghapusan dosa. Kita bersedekah, penghapusan dosa. Kita baca Quran, penghapusan dosa. Kita i'tikaf, penghapusan dosa. Dan lebih-lebih lagi, waktu terbaik untuk minta keampunan kepada Allah, waktu sahur. Sebelum azan subuh adalah waktu sahur. Waktu itulah perbanyakkan istighfar. Saya pun nak ingatkan diri sendiri, paling kurang di waktu itu 70 kali astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tuan-tuan, 70 kali ni tuan-tuan, 2 minit ni tuan-tuan. Kalau kita baca astagfirullahalazim, lebih kurang 2 minit. Antara astagfirullahalazim dengan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, afdalnya yang kedua, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astagfirullahalazim, jika Allah terima taubat kita tu, Allah delete dosa, tapi catatannya masih ada. Berbanding Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun fa'fu anni, itu di samping dihapuskan dosa yang ada, Allah juga delete, hapuskan catatan dosa itu pun dihapuskan. Oleh itu tuan-tuan, kalaulah nak baca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni itu 70 kali, lebih kurang 5 minit tuan-tuan, 6 minit lebih kurang. Oleh itu tuan-tuan, jangan sampai kita kata tak sempat lah Ustaz, masa tak sempat. Saya nak ingatkan diri sendiri, bukan faktor masa yang tak menyempatkan kita untuk beristighfar, tapi sebab utamanya adalah faktor dosa lah yang menjadi penghalangnya. Tak boleh nak istighfar secara konsisten setiap sebelum azan subuh, petanda dosa kita masih banyak. Oleh itu tuan-tuan, awas. Adakah orang yang berdosa layak ke syurga Allah? Tidak. Itu isyarat dari Allah untuk kita renung, untuk kita muhasabah. Perbanyakkanlah istighfar. Oleh itu tuan-tuan, ruang yang ada, saya tak nak panjangkan, ulang saja, sabar. Benarkan keimanan kita berdasarkan apa yang disarankan oleh Al-Quran dan hadis. Jaga maruah, memberi, berkorban, memberi infak, menderma, dan memperbanyakkan istighfar, khususnya waktu sahur. Mudah-mudahan 5 ini menjadi darah daging, menjadi tabiat kita, khusus sepanjang Ramadan, sehinggalah berterusan selepas Ramadan nanti. Aku lihaza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal ghafurur rahim.
Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa masyayikhina wa li azwajina wa li awladina wa li jiranina wa li jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatal qadr warzuqna lailatal qadr warzuqna lailatal qadr. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.